Bermula dengan dasar satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan pada 2009, transformasi ekonomi negara di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Mohamed Najib Tun Razak berjalan dengan baik dengan mengenal pasti kehendak rakyat dan prestasi negara. Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi EPU Datuk Rahmat BV berkata, permulaan dasar berkenaan membawa kepada pembuktian pada 2012 dengan Malaysia mencatat pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.1%, antara yang terbaik di dunia dalam suku ketiga pertama tahun ini. Ekonomi Malaysia sahaja ekonomi di mana fokus ramalan pertumbuhan ekonomi dinaikkan. Negara-negara lain semua diturunkan untuk 2012. Dari segi dasar-dasar yang sedang diperkenalkan dan sedang dilaksanakan, memang akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. In fact, 2013 pun Multilateral Agency ini telah memberikan ramalan bahawa Malaysia akan berjaya. Menurut Rahmat, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi negara adalah dari permintaan domestik dengan pelaburan swasta yang melonjak baik sekaligus menyumbang pertumbuhan lestari dan mampan. Hampir 90%, mungkin lebih daripada 90% adalah berasaskan pinjaman dalam negeri. At least faktor tukaran mata wang ni dah tak ada. Jadi satu lagi, kalau kita pinjam dalam negara, in a way dia pun sebenarnya mempromotkan ekonomi juga. Because kalau bank-bank ke EPF dan sebagainya, when dia ada duit ni, dia mesti invest. So dia invest dalam bentuk pinjaman. Menyentuh soal hutang negara pula, Rahmat melihat sejak 3 tahun kebelakangan ini, hutang Malaysia masih terkawal. Meskipun menghampiri tahap maksimum, namun ia tidak melebihi 55% seperti digariskan. Selepas tahun 85, kita telah memastikan bahawa pengurusan hutang akan sentiasa dalam keadaan yang terkawal. Dari segi domestik, saya rasa Yang Berhormat sangat fokus. Dari segi background dia ada pengurusan ekonomi. Jadi dia bersama-sama dengan kita untuk merancang program-program yang akan membawa ekonomi ke landasan yang lebih baik. Justeru melihat perkembangan baik tahun demi tahun, Rahmat menyifatkan Najib sebagai pengurus kewangan dan ekonomi negara baik tanpa celah. Malah Rahmat optimis negara bakal mencapai kadar dalam negara kasar KDNK sehingga 5.2% pada tahun hadapan berasaskan pandangan awal EPU. Tugas mengurus ekonomi negara ni dia tak ada kesudahan. Dan dia tak ada, maksud saya tak ada kesudahan tu maknanya apabila kita melakukan sesuatu, itulah yang terbaik. Dia tak ada. Dia akan because suasana tu sentiasa berubah. Target-target tu sentiasa berubah. Jadi pada saya, kekuatan dia lah. Saya tak nampak kelemahannya, dan saya nampak kekuatan. Dia punya forward thinking. Dia sebelum sesuatu berlaku, dia dah mula dapat melihat apa yang akan berlaku dan apa yang perlu dilakukan. Serentak dengan ekonomi yang baik itu, negara mampu menyediakan pelbagai insentif di bawah dasar rakyat didahulukan dengan perspektif yang bukan sekadar pembangunan ekonomi semata-mata. Bantuan Rakyat Satu Malaysia BRIM, Klinik Satu Malaysia, Kedai Satu Malaysia, bantuan persekolahan dan pelbagai bantuan lain misalnya membantu kumpulan rakyat sederhana dan mudah miskin. Sebagai rakyat yang berada di bawah pemerintahan Najib 5 tahun kebelakangan ini, senyuman tanda puas hati dilemparkan di bawah pengurusan kewangan yang dibuat Perdana Menteri. Saya rasa yang paling bagus efek Datuk Seri Najib pada kita adalah banyaknya bantuan yang dia bagi, macam BRIM, macam sekolah pun banyak dah sekarang. So saya rasa semua orang tak ada reason kenapa kita tak appreciate kepimpinan sekarang. So rasa betul tak ekonomi Malaysia? Ekonomi Malaysia, insyaAllah kalau semua orang bekerjasama, kita akan lebih membangun dan lebih baik lah. Currently, we are not at the stage like Greece lah. Yeah. So something to be thankful lah. But of course, we hope that in the future we will not be like Greece lah. It's economy going up lah, right? To make the perumahan affordable for everyone, it will be better lah. Because I think so now it's like even in KL, it's like the price are getting very much higher. Like these 2 years, I find it's really bad lah. I mean, it's like the increase is too high lah. So far the economy is very good. We are stable and we're having a good income in Malaysia.
like compared to other countries, I feel comfortable here and everything. There's a lot of improvement. I mean, foreigners are coming in for investment and everything. Bukan sebab ada duit, but government try to help where the low income people and all that. Economy okay, but still some of the low income people not enough money, not enough things. But these are very like supplementary, like helpful to us already. Sementara itu, melihat kepada keadaan pengurusan dan dasar diperkenalkan Najib hari ini, Profesor Perakaunan dan Keusahawanan Sekolah Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Madya Dr. Barjoya Bardai, memberi perspektif positif ekonomi negara akan berterusan stabil dan berkembang. Malaysia tidak akan menghadapi masalah untuk mencapai matlamat atau sasaran menjadi negara maju pada tahun 2020 sebab kita mempunyai program yang kokoh dan pelabur asing meminati Malaysia bukan saja disebabkan oleh kos buruh atau gaji yang rendah, tapi disebabkan oleh infrastruktur dan persekitaran yang baik. Walau bagaimanapun, selaku pakar ekonomi, Dr. Barjoya berkata kegawatan ekonomi akan mula berlaku sekitar akhir 2013 atau awal 2014 akibat pusingan ekonomi. Pusingan ekonomi menurutnya adalah satu situasi di mana kegawatan ekonomi akan berlaku secara semula jadi pada setiap 10 tahun di mana-mana negara dunia. Kegawatan tidak perlu dipulihkan secara lonjakan ekonomi atau sebagainya. Kegawatan boleh pulih sendiri. Cuma apa yang kita perlu buat atau lakukan ialah untuk mendedahkan pusingan ekonomi ini dan praktiknya dan teorinya kepada semua kumpulan peniaga dan juga penduduk supaya semua mengetahui bahawa kita mengalami pusingan ini dan apabila ekonomi sedang menurun, jangan panik. Kita tidak boleh melawan. Kita tidak boleh melawan arus ekonomi dan arus pusingan ekonomi yang semula jadi ini. Kita perlu memanfaatkan pusingan ekonomi ini. Disebabkan itu, kadar pertumbuhan ekonomi negara dijangka akan merosot selepas 2013 dan akan menurun sehingga 2017. Keadaan itu pula akan memberi kesan yang menyulitkan ekonomi kumpulan berpendapatan rendah dan sederhana. Program Transformasi Ekonomi Kerajaan dan Sektor Swasta yang digariskan Perdana Menteri Datuk Seri Mohamad Najib Tun Razak disifatkan program yang berani oleh pakar ekonomi kerana berjaya mengubah paradigma ekonomi Malaysia hari ini dengan pertumbuhan ekonomi turut dipacu oleh sektor swasta. Dengan langkah ini, 5 hingga 8 tahun akan datang, Malaysia dijangka akan mencapai matlamatnya iaitu menjadikan Malaysia sebagai negara maju berpendapatan tinggi pada tahun 2020. Muhammad Hilmi, Muhammad Ali, ABN.